balik. Okey, katanya dan Nabi dan Rasulullah SAW telah mengusap ataupun menyapu keseluruhan kepalanya. Itu terjemahan dia lah kalau ikutkan, ataupun sebahagian kepalanya. Okey, ada dua terjemahan kat situ. InsyaAllah yang lebih tepat lagi keseluruhan kepalanya. Fa'aqbala biyadihi wa adbara. Okey, fa'aqbala biyadihi, lalu aqbala, apa yang terjemah tu? Aqbala dah hilang ni, ingatkan dia ikut ni, tak tengok. Hadis tinggi dulu kan? Cuba baca. Dari Abdullah bin Zaid bin Hashim radhiyallahu anhu tentang cara wuduk, dia berkata Rasulullah SAW mengusap kepalanya dengan kedua tangan dari arah depan ke belakang dan dari arah belakang ke depan. Okey. Dari arah macam mana mula-mula? Dari arah depan ke belakang. Mula-mula. Ya, dari arah depan ke belakang. Kemudian Dari belakang ke depan. okey. Fa'aqbala biyadihi, dari arah depan ke belakang dan dari arah belakang ke depan. Okey? Aqbala biyadihi. Tak kalau ikutkan kita nanti cuma ada dua lagi. Saya akan ucap dia. Okey? Okey. Fa'aqbala biyadihi wa adbara. Aqbala maksudnya dia aqbala begini ya. Aqbala tu aqbala. Adbara begini. Okey, adbara. Dalam riwayat lain bi annahu bada'a min muqaddami ra'sihi. Okey. Hatta dhahaba bihima ila qafahu. Dia mulakan dengan muqaddam ra's di hadapan dan dia pergi ke qafa. Qafa ialah yang tengkuk. Thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Okey. Kemudian dia kembalikan ke tempat yang di hadapan. Wa fi lafdhin lahuma, kan? Dalam maknanya riwayat di bawah tu juga kita tak ada baca tadi. Hadis yang kita baca tadi riwayat Bukhari Muslim. Wa fi lafdhin lahuma, dalam lafaz Bukhari Muslim juga bada'a bi muqaddami ra'sihi. Dia mulakan, baginda mulakan dengan muqaddam iaitu bahagian depan kepalanya, hatta zahaba bihima, kemudian dia pergi ataupun menggerakkan dua tangannya ila qafahu, ke tengkuknya, ke tengkuknya, ke tengkuknya. Thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Kemudian dia kembalikan ke tempat yang dia mula. Okey, muqaddam ras kat sini. Okey, dia ke belakang, qafa belakang ni, kemudian bawalah ke depan semula. Okey. Jadi itu adalah satu riwayat lafaz yang ada di sini, bagaimana Rasulullah SAW masaha menggunakan dua tangannya. Kan? Jadi bila menggunakan dua tangannya, mula daripada depan ke belakang, belakang ke depan, ini semua ke sebahagian namanya semualah, kecuali kalau dia start sini kena jangka, kan? Itu tak adalah tu. Main-main astagfirullah kan. Dia akan bermula di sini ke belakang dan ke depan semula. Okey, kena semua sekali, artinya keseluruhan. Dengan itu lebih sesuai digunakan ba dengan maksud keseluruhan dan bukannya dengan maksud sebahagian. Okey. Hadis yang seterusnya 33, wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu, tentang sifat wudu, katanya summa masaha bi ra'sihi, kemudian Rasulullah telah mengusap keseluruhan kepalanya, wa adkhala isba'aihi sabbahataini fi udhunayhi, dan dia telah memasukkan dua jari telunjuknya ke dalam telinganya, wa masaha bi ibhamaihi, dan dia telah mengusap dengan dua ibu jarinya, zahira udhunayhi, iaitu belakang telinganya. Dia masukkan di sini dan dia masuk sini, artinya dia masuk begitu. Okey. Hadis ini dinyatakan oleh Abu Dawud, Nasa'i, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Yang sebagian ulama mengatakan hadis ini hasan, jadi tak ada masalah, hadis ini boleh diterima. Okey. Dan hadis ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW sapu kepala, kemudian terus ke telinga. Okey, dan dibasuhkan, dibuat bagaimana? Nak tunjuk sini kan jadi. Kamera kan. Beginilah. Okey, begini. Masuk dan zahra zahira udhunayhi, di belakang dimasukkan gitu. Ada satu kegunaan bahasa kat sini, iaitu Nabi memasukkan jarinya ke dalam telinganya.
Jangan kita faham dia masukkan semua sekali. Kerana penggunaan bahasa Arab, okey, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim dalam surah Nuh alaihi salam. Okey, yaj'aluna asabi', mereka meletakkan jari mereka dalam telinga mereka, bukan masuk semua sekali. Yang fikir macam itulah. Maksudnya dia masukkan apa dia panggil ni, apa dia? Dia panggil apa ya? Yang ini, luas. Apa? Seruas kan? Masa. Tak pastilah ada yang pakar bahasa. Dia panggil apa dia? Dia masukkan yang macam kita bila letak telinga, biasanya masuknya depan ni lah kan? Tapi letak jari, masukkan jari ke dalam telinga. Sebenarnya masukkan sebahagian dia jari dalam telinga, okay? Ini menunjukkan bagaimana kita kena faham sesuatu perkataan yang digunakan mengikut kegunaan bahasa tersebut, okey? Terus kita kepada apa yang boleh diambil daripada hadis-hadis yang 3 tadi. Hadis yang baru kita baca, hadis yang sebelumnya dan sebelumnya, yang berkaitan dengan mengusap kepala dalam mengambil wuduk. Pertama, hadis Ali. Hadis yang ke-31 menunjukkan sapu kepala hanyalah sekali sahaja dan tidak diulang 3 kali. Okey? Kerana namanya pun sapu ataupun usap. Jadi bila usap tu tak samalah dengan basuh. Okey. Yang kedua, hadis Abdullah bin Zaid. Hadis yang ke-32. Okey. Hadis Abdullah bin Zaid menunjukkan cara basuh, cara sapu kepala, cara usap kepala. Cara usap kepala ialah dengan mula bahagian depan, okey, ya, depan begini, kemudian ke tengkuk, dia panggil betul, tengkuk, dan kemudian dikembalikan semula. Okey, begitu dalam hadis Abdullah bin Zaid. Okey, yang ketiga, ataupun sebelum tu masih lagi yang kedua, kalau kita kira, ini kan, ni kira satu kan tu, ni kira dua lah kan, macam soalan 2 kali lah. Tapi hadis ini bila dikumpulkan menunjukkan 2 kali ini adalah satu. Dan kita boleh faham benda ni kan, kita banyak sekarang ni 2 in 1, 3 in 1 kan, itu tak ada masalah bagi kita lah. Okay? Kita boleh faham benda tu. Sama juga seperti apa dia panggil ni, ataupun berbeza sedikit dengan sa'i kan, dia kita ada tawaf dan sa'i kan. Okay, ada ulama faham, mula daripada Safa pergi Marwah kemudian balik ke Safa adalah satu kan. Daud al-Zahiri ataupun Ibn Hazm saya tak ingat, tapi dia faham macam itu. Jadi dia akan jadi di akhirnya 14 kali. Okay. Tapi yang sebenarnya kalau sa'i pergi itu dah satu, balik satu. Berbeza dengan di sini, okay, depan dan belakang dikira satu. Okey. Kerana apa? Dalam hadis pertama menguraikan Nabi usap sekali. Hadis yang kedua cara Nabi usap tu. Jadi sahabat mengirakan mengusap kepala begini dan begini, namanya satu, atau kiraannya adalah satu. Yang ketiga, okey, Ibn Qayyim mengatakan yang sahihnya ialah Nabi SAW tidak pernah mengulangi sapuan ataupun usapan kepala. Okey. Walaupun dia walaupun bagi dia mengulangi anggota-anggota yang lain, tetapi kepala tidak pernah diulang seperti anggota-anggota lain. Yang keempat, Ibn Qayyim juga berkata lagi bahawa Rasulullah SAW mengusap keseluruhan kepalanya dan tidak ada hadis yang sahih pun walaupun satu yang menunjukkan Rasulullah SAW sapu sebahagian kepala, iaitu sebahagian rambut. Tak ada. Okey. Tapi sebenarnya perkara ni boleh dilihat daripada satu hadis yang mungkin kita akan jumpa nanti kemudian. Bagaimana Rasulullah SAW apabila memakai
umamah, memakai apa kita panggil serban. Okey. Rasulullah SAW biasa akan sapu nasiyah ke bahagian depan ni sedikit, kemudian dia sapu atas serban tersebut. Okey. Nampak tak? Jadi di situ dalil yang kedua lah bagi mazhab Syafi'i yang mengatakan boleh sapu sedikit. Dalil yang pertama apa dia? Ba artinya sebahagian. Okey, yang kedua Rasulullah sapu bila pakai serban tu dia sapu sikit. Selebihnya dia sapu di atas serban. Menunjukkan boleh sebenarnya. Okey. Walaupun balaslah oleh mazhab Ahmad dan lain-lain mengatakan Rasulullah tetap sapu semua sekali. Kan, walaupun sapu sedikit di bahagian depan, tetapi yang lebihnya tetap disapu. Okey. Yang kelima, para ulama mengatakan orang yang tidak ada rambut ataupun yang mencukur kepalanya, itu mencukur rambut lah, kepala kan, okay. Mencukur kepalanya, okay. Para ulama mengatakan kalau dia tidak perlu nak kedepankan semula, maknanya dia cukup sekali sahaja begitu. Tapi tak apalah, itu perbincangan yang mungkin kita kata taklah berapa besar sangat. Kalau dia nak ke depan pun tak ada masalah, masih lagi mustahab. Okey. Yang keenam, hadis Abdullah bin Amr, hadis yang ke-33. Okey. Hadis yang terakhir dia baca tadi menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW menyapu ataupun mengusap telinganya, dan menunjukkan bahawa menunjukkan sifat cara nak mengusap telinga ialah dengan memasukkan dua jari telunjuk ke dalam, okay, dan dilalukan ibu jari ke belakang. Okey, selesai lah itu. Okay. Dan ini juga menunjukkan bahawa sapuan kepala dan telinga adalah dengan sekali ambil air. Jadi kita ambil air, itu basahkan dengan kita kepala, terus ke telinga, tak payah ambil air lain. Okey, itu mengikut apa yang disifatkan wuduk Nabi SAW oleh 2-3 orang sahabat di sini. Okey. Yang ketujuh, okey. Yang ketujuh, sapu uzunain ataupun usap dua telinga, okay, sebenarnya termasuk dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, wamsahu bi ru'usikum, dan sapulah, usaplah kepala kamu. Okey, kenapa? Kerana telinga itu termasuk dalam kepala. Kan, telinga ni dari sudut bahasanya tu, dari sudut agama dan sebagainya, kan termasuk dalam apa yang disebut sebagai kepala. Okey. Jadi tidak perlu mengambil air yang baru. Dan sunnah pun ataupun perbuatan Nabi pun menunjukkan kita tak perlu ambil air baru. Okey, kita dah maksudnya bila dah basuh tangan, okay, terus kepada ambil air, okey, kita basahkan tangan kita dan lalukan dan sapukan kepala, terus ke telinga. Okey, orang yang tak biasa buat dia akan rasa susah lah. Dia dah habis sampai sini dia akan nak ambil kan, tapi lama-lama okey, tak ada masalah. Alah bisa tinggal biasa kan. Okey. Yang ke-8, ini dari surah Hikmah. Sebagian ulama mengatakan kenapa telinga juga disapu, okay, daripada dalam dan luar. Pertama sekali untuk